satu sejahtera. Salam bertemu kembali. Saya Abang Mac dalam tajuk Susudan Madu dalam bab yang kelima. Di manakah perginya semua kepercayaan diri kita dan ajaran-ajaran agama? Apakah persefahaman susu dan madu di sebalik rahsia virus COVID-19? Bagaimanakah cara amalan yang betul kita perlu fahami? Apakah yang saya maksudkan dengan jentera-jentera di dalam badan kita atau mekanisme badan? Apakah yang saya maksudkan amalan makanan sekarang adalah punca utama sesuatu virus dan penyakit? Dan kita akan bawa eksklusif satu kenyataan daripada Dr. Anthony Klin-Smith di mana dan mengapa kenyataan dan penemuannya dirahsiakan, dan juga satu kontroversi dari pihak politik di luar negara. Mencegah lebih baik daripada merawat. Semua ini kita akan bawa dalam bab ini. Sebelum itu, jangan lupa share, subscribe dan tekan bell button. Terima kasih. Jom kita masuk ke dalam video. Saudara dan saudari, sesuatu ajaran di mana agama kita telah banyak berpegang kepada kepercayaan di dalam kitab dan doa kita seharian. Di manakah perginya semua doa dan ajaran yang diberikan pada kita pada saat-saat pandemik ini? Kebanyakan daripada kita telah banyak letak kepercayaannya kepada vaksin dan oksigen. Sebab apa yang kita percaya itulah akan berlaku pada kita. Atau di dalam bahasa Inggeris ada perkataan yang disebut what you believe you are. Di dalam ajaran Islam juga menyebut kun fayakun. Apa yang kita percaya dan katakan jadi, maka jadilah. Apa yang tak jadi, maka tak jadilah. Semua ini juga satu ujian daripada Tuhan. Di manakah keimanan kita semasa berlaku semua ini? Di sinilah kita perlu sedar dan marilah bersama-sama kita pegang pada ajaran-ajarannya. Sebab itu, apabila kepercayaan kita dan imam tidak kuat, ini juga satu tekanan mental yang kuat yang melemahkan diri kita. Apabila mental dan fizikal lemah, ia terus mengurangkan dan melemahkan imunisasi ataupun antibody badan kita. Di mana satu ketakutan dan tekanan yang juga satu sebab kematian daripada virus COVID-19. Maksud saya kematian daripada vaccination yang mempunyai dua fahaman yang saya maksudkan di sini. Yang pertama, kita panggil DPT, iaitu 10 jenis kesan sampingan daripada vaksin yang divaksinkan pada kita. Yang kedua, yang diberikan nama SIDS ataupun SIDS. Maksudnya Sudden Infant Death Syndrome ataupun satu kematian yang mengejut. Inilah apa yang saya maksudkan dengan kehilangan kepercayaan diri dan di dalam ajaran-ajaran kita. Saudara dan saudari, bagaimana cara amalan makanan yang betul patut kita amalkan? Nombor 1, makan apabila lapar sahaja. Saudara-saudari, ingat, ini adalah satu pesanan yang paling penting. Makan apabila lapar sahaja. Yang kedua, semasa mengunyah, jangan buka mulut dengan bunyi yang begitu kuat. Maksud saya, kunyahlah sehingga hancur makanan dan gunakan gigi kita itu sebaik-baiknya sebelum kita telan makanan itu. Nombor 3, elakkanlah daripada bersembang dan menonton TV atau handphone semasa makanan atau makan. Kerana sebab inilah makan yang kita makan tidak dapat hadam dan badan tidak dapat menghantar vitamin dan mineral ke dalam badan kita. Saya akan bawa satu bab yang asing untuk menjelaskan lebih
jelas di dalam hal ini. Sebab itulah yang saya maksudkan, di mana mekanisme badan atau jentera-jentera di dalam badan kita, iaitu organ-organ, akan mudah rosak dan tidak dapat berfungsi dengan lancar kerana punca daripada makanan yang kita makan ke dalam tidak cukup dikunyah dan hancur sebelum kita telan. Sekiranya kita amalkan 3 cara makanan yang betul seperti mana yang saya maksudkan di atas, maka kebanyakan penyakit boleh kita atasi daripada ini. Lagipun, satu yang paling-paling adalah minum air selepas 30 minit. Selepas makan sahaja. Jangan amalkan minum semasa makan. Ya, inilah juga menyebabkan kerosakan organ di dalam badan yang tidak dapat memproses dan menghadamkan makanan dengan betul. Makanan segera sekarang banyak mengandungi bahan pengawet dan hormon suntikan. Seboleh-bolehnya, saudara-saudari, cubalah elakkan daripada makanan segera dan cuba kita makan makanan yang dimasak di rumah. Lebih baik. Kita semua faham, agak sukar kadang-kadang elak daripada makanan di luar sebab kerja-kerja dan komitmen kita yang terlalu tinggi yang kita semua tanggung. Maksud saya, elakkanlah seboleh-bolehnya. Jagalah kesihatan kita dan makanlah makanan yang lebih baik. Sekurang-kurangnya yang tidak membahayakan diri dan organ kita. Saudara-saudari, Dr. Anthony Klin-Smith, seorang pakar dan mempunyai PhD di dalam nutrition atau nutrisi makanan yang banyak telah membuat kajian di dalam bidang ini. Beliau juga mengeluarkan sebuah kenyataan tentang susu itu adalah makanan pertama di dunia. Apakah yang saya maksudkan susu dan madu yang menyangkut paut dengan kenyataan Dr. Anthony Klin-Smith, susu adalah makanan pertama di dunia? Mesti tuan-tuan atau saudara-saudari mempunyai satu tanda soalan, betul? So, kita akan rujuk kepada kenyataan daripada Dr. Anthony lebih dalam tentang susu dan madu di dalam bab yang akan datang. So, saudara-saudari, terus bersama saya Abang Matt daripada Hijau Channel. Kita akan jumpa dalam bab yang terusnya. Terima kasih dan salam satu Malaysia.